positif COVID-19, kompleks Ibu Pejabat MPK ditutup. Kes positif lewat dilaporkan punca lonjakan angka kes COVID-19. Baik, salam dan salam sejahtera bersama dengan saya, Red Robin, dan ini Berita Wilayah edisi Isnin 1 Februari 2021. Dan rakan jurubahasa isyarat hari ini, saya bersama dengan Sambil Chill akan menemani anda selama sejam dan pastikan anda terus setia bersama kami dalam Berita Wilayah. Tiga rakan penyampai dari Labuan, Sabah dan Sarawak akan bersama untuk membawa paparan menarik dari sana. Dan sempena wilayah hari ini, Labuan akan membuka lintas langsung negeri untuk hari ini bersama dengan Muhammad Randy Ricky. Dan antara paparannya, 37 tahun negeri itu sebagai sebahagian daripada wilayah persekutuan. Pelbagai pembangunan dikecapi. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang bersama dengan Vanessa Mering yang akan membawakan perkembangan situasi semasa banjir di negeri itu. Sementara itu, bersedia di Sabah pula bersama dengan Konstantin Palawan yang membawakan paparan mengenai program saringan COVID-19 perkeso pekerja asing di negeri itu. Sudah tentu, pelbagai perkembangan menarik akan menyusul semuanya seketika nanti. Kompleks Ibu Pejabat Majlis Perbandaran Kuantan MPK Pahang ditutup sementara mulai hari ini hingga 1 tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Ia susulan 40 kaki tangan agensi itu yang didapati positif COVID-19. Yang dipertua MPK, Datuk Hamdan Hussein dalam kenyataan memaklumkan penutupan itu bagi kerja-kerja nyahkuman. Sepanjang tempoh tersebut, kaki tangan serta orang awam tidak dibenarkan berada di dalam kawasan berkenaan sehingga kerja-kerja sanitasi selesai dijalankan. Justru perkhidmatan yang memerlukan pemohon hadir secara bersemuka ditangguhkan sehingga operasi kompleks Ibu Pejabat MPK disambung semula. Orang ramai yang ingin mendapatkan perkhidmatan MPK seperti pembayaran cukai taksiran, pembaharuan lesen, pembayaran kompaun, membuat aduan dan mengebukakan pelan pembangunan boleh membuat urusan secara dalam talian dengan melayari laman sesawang www.mpk.gov.my. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak berkata, seluruh kaki tangan MPK dan ahli keluarga mereka dikenakan perintah pengawasan dan pemantauan di rumah HSO serta diarahkan melakukan kerja dari rumah. Keadaan adalah terkawal. Penurunan berpunca daripada jangkitan dari luar negeri yang menular dalam keluarga seorang warga kerja MPK sebelum menjangkiti yang lain. Bagaimanapun, beliau berkata kerja-kerja penguatkuasaan dan operasi bandar tidak terjejas kerana hanya melibatkan bahagian pentadbiran di kompleks Ibu Pejabat tersebut dan tidak menjejaskan pejabat-pejabat cawangan. Laporan kes positif tertunggak hingga menyebabkan lonjakan angka kes COVID-19 dijangka berlaku dalam tempoh seminggu sahaja. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah menegaskan, walaupun tertunggak dan lewat, ia masih perlu dilaporkan. Menurutnya, perbincangan sedang dilakukan untuk mengatasi masalah tunggakan kes terutama di Selangor yang mencatatkan 8,871 kes positif dalam tempoh 3 hari sejak Jumaat lalu. Jadi kelewatan inilah kita kena harus tengok macam mana kita boleh memperbaiki kelewatan tersebut. Maksudnya Tan Sri, kalau bukan kelewatan tu, adakah jumlah sekarang ni tak sampai 5,000, mungkin 3,000, 2,000 ke macam mana? Mungkin kelewatan tetapi kes tu memang positif. Jadi kita kena laporkan. Tapi kalau kes semasa tu, maksudnya kes tak masa sebanyak tu. mungkin dalam tempoh 2-3 hari inilah, yang dalam tempoh seminggu ni. Jadi kelewatan melaporkan. Tapi kes tetap ada.
Beliau ditemui selepas mesyuarat jawatankuasa teknikal pengurusan darurat bersama Menteri Besar Dato' Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Menurutnya, jawatankuasa berkenaan mengkaji syur pengurusan kes COVID-19 di setiap negeri dengan Terengganu menumpukan kepada isu-isu lokaliti susulan nilai kebolehjangkitan atau R0 yang tinggi di negeri itu. Beliau turut memaklumkan vaksin COVID-19 dijangka diperoleh pada 26 Februari depan dan akan diagih ke negeri-negeri dalam tempoh 1 hingga 2 minggu. Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah menyerahkan 400 nama anggotanya kepada setiap pusat kesihatan daerah PKD untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Pengarah APM Kedah, Lieutenant Colonel PA Awang Askandar Ampuan Yaakob berkata, pemberian nama barisan petugas hadapan itu melibatkan pegawai tetap dan anggota sukarelawan. Kerajaan sebelum ini memaklumkan 500,000 penerima dos vaksin terdiri daripada petugas barisan hadapan seluruh negara. Tiap daerah telah menghantar nama dan jumlah keseluruhannya ialah yang terlibat dengan tugas-tugasan barisan hadapan ini untuk APM ialah 400 lebih. Iya, tetap dan dengan anggota kita lah. Kita hanya peringkat itu saja untuk memberikan nama supaya PKD atau kesihatan dapat membuat perancangan awal. Dalam pada itu katanya, APM sentiasa menitik beratkan pematuhan SOP dalam kalangan warganya termasuk mempertingkatkan kawalan kendiri kaki tangan yang bertugas di pejabat dan lapangan. Setakat ini hanya satu kes anggota APM positif COVID-19 melibatkan jangkitan daripada komuniti bukan di tempat kerja. Beliau turut memaklumkan perkhidmatan kecemasan seperti MERS 999 dan penyelamat pantai atau Baywatch tetap beroperasi seperti biasa sepanjang PKP. Tindakan kerajaan mengehadkan jemaah ke masjid bukan bertujuan mengabaikan soal tuntutan agama. Sebaliknya demi menjaga kepentingan dan kemaslahatan agama Islam. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Ahmad Marzuq Syari berkata, pada masa sama, pendekatan itu juga bagi mengelak daripada agama difitnah. Zaman kegemilangan Islam dulu pun pernah berlaku bila menularnya wabak penyakit yang berjangkit ini. Bahkan ada setengah masjid itu ditutup. Bukan sahaja dihadkan kerana menjaga maslahah, kerana menjaga soal kepentingan agama supaya agama tidak terfitnah. Ini kalau tularnya penyakit ataupun berlakunya jangkitan itu di masjid, dikala kita membenarkan orang hadir tanpa SOP, balik kepada asal. Jadi akhirnya orang menganggap masjidlah pusat penyebaran virus. Itu adalah fitnah kepada agama. Beliau ditemui media selepas menyerahkan bantuan tabung musaadah COVID-19 JAKIM Yayasan Wakaf Malaysia YWM di Hospital Tumpat. Mengulas lanjut perkara itu, Dato' Ahmad Marzuq berkata pihaknya juga sentiasa menyemak dari semasa ke semasa jumlah jemaah ke masjid berdasarkan situasi semasa. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa kedua dilihat masih menunjukkan kebimbangan dalam peningkatan kes harian COVID-19. Justru itu, tinjauan kami mendapati rata-rata orang awam mengharapkan agar PKP dapat disambung dan mahu semua rakyat turut memperketatkan SOP kendiri masing-masing. Amirul Syafiq Abdul Ghani ada perinciannya. Sejak kebelakangan ini, trend peningkatan kes baharu COVID-19 dilihat semakin membimbangkan. Walau bagaimanapun, 4 hari bulan ini merupakan penentu PKP ini akan disambung atau tidak. Jika disambung, bagaimana pula dengan reaksi orang ramai? Kalau bagi saya memang terpaksa disambung lah. Walaupun keadaan Malaysia ekonomi ini teruk, tapi kalau kita tak sambung, mungkin akan lagi teruk. Dengan diri ikut SOP, jaga penjarakan. Macam mana PM cakap, kita kena rasa yang kita ni ada COVID. Jadi kita kena jaga kita punya jarak dengan orang lain. Macam tu lah. Sebab ramai orang sekarang ni perlu keluar dan buat duit semua kan. Cari duit untuk nak sara hidup semua. So, saya rasa mungkin daripada situ salah satu faktor dia lah. Tapi kita tak boleh nak salahkan tu juga kan. Saya rasa dia ada pros and cons dia. Kalau sambung, macam kita tahu lah akan tergugat lah banyak perniagaan apa semua kan. Tapi kalau tak disambung pun kita risau lah. Penyebaran ni akan berlaku lebih tersebar lagi kan.
pada akak selagi kes tak turun tu eloklah kerajaan teruskan PKP ni dulu kan. Walaupun memang betul lah untuk macam kami ni berniaga apa semua tu ada efek lah kan. Macam ekonomi negara pun kan. Tapi akak rasa seeloknya biarlah PKP ni teruskan dulu. Bagi saya PKP patut dilaksanakan lah selepas 4 bulan ni, kerana kalau kita tengok dengan kes harian sekarang yang semakin menaik dan kes kematian pun semakin menaik, ia sangat membimbangkan lah. PKP ini disambung dan diperketatkan lagi daripada PKP 2.0 ini supaya kita dapat menghentikan terus penularan COVID-19 ini. Terdahulu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah ketika ditanya sama ada Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sepatutnya berakhir 4 Februari ini disambung atau tidak, beliau menyatakan ia bergantung kepada Majlis Keselamatan Negara MKN dan akan berbincang dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Amirul Syafiq Abdul Ghani, Berita ATM. Kesemua gelandangan yang diselamatkan di Ibu Negara beberapa hari lalu telah disaring setakat ini. Jelas Menteri Belia Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, hampir 200 orang gelandangan telah disaring, 10 daripadanya disahkan positif COVID-19. Orang yang 2 tuan telah pun diambil. Memang kesemua mereka kita saring, telah pun disaring. Dan daripada jumlah itu ada hampir 10 orang juga yang terbukti positif COVID. Dan oleh kerana dia positif COVID, masa kita sebelum kita saring, mereka dah bergaul sesama mereka. Maka yang lain tu kita anggap sebagai kontak rapat. Jadi semua petugas kita minta menggunakan PPE sehingga menunggu ujian ataupun test yang kedua. Ya. Mengakui jumlah gelandangan kembali meningkat di Ibu Negara selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Tan Sri Anwar memaklumkan arahan supaya meningkatkan pemantauan terhadap golongan berkenaan telah dikeluarkan. Baik, bagi mengikuti laporan cuaca semasa, kita terus saja bersama dengan Pegawai Meteorologi Wan Muhammad Hafiz Hussein langsung dari Met Malaysia. Silakan Wan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Radio Win di Angkasa Puri. Baiklah, kita teruskan dengan carta angin pada ketika ini di rantau negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 4.5 meter. Dan selain daripada itu terdapat kawasan penumpuan angin dan juga perubahan hal laju angin di bahagian tengah di negeri Sarawak yang mana ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa keadaan cuaca lembap seperti hujan dan juga ribut petir. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta lok bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga di kawasan perairan Laut Cina Selatan yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan neregas laut, boleh aktiviti perkapalan menangkap ikan dan juga kepada pekerja-pekerja yang berada di pelantar minyak. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati dan juga berwaspada. Keadaan ini boleh mendatangkan risiko keselamatan dan juga nyawa terutamanya di kawasan perairan yang melibatkan kawasan perairan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, di negeri Sarawak, begitu juga di negeri Sabah. Dan amaran ini akan berkuat kuasa sehingga ke 5 Februari 2021. Selain daripada itu, Met Malaysia juga telah mengemaskini amaran cuaca waspada yang melibatkan sebahagian besar bahagian barat di negeri Sarawak. Dan amaran ini bermula hari ini sehingga ke 5 Februari 2021. Dan selain daripada itu, selain daripada di negeri Sarawak, bermula esok, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran cuaca waspada melibatkan di negeri Sabah, iaitu di bahagian Sandakan, Ladatu, begitu juga di bahagian kedua. Dan dalam tempoh ini sehingga ke hari ini sehingga ke 5 Februari, hujan lebat dijangkakan boleh berlaku bagi kedua-dua negeri. Dan harus diingatkan, hujan lebat yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati, bersabar dan sentiasa peka dengan amaran serta informasi yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dan untuk melihat apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini di negeri Sabah dan Sarawak, kita beralih ke paparan Gema Radar. Pada ketika ini di negeri Sabah, hujan beserta ribut petir di satu tempat kini sedang berlaku di bahagian Tawau dan juga di bahagian pedalaman di negeri Sabah. Dan hujan ini kita jangkakan akan berlanjutan
sehingga ke lewat petang. Manakala di negeri Sarawak pula, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di beberapa bahagian yang melibatkan di bahagian Limbang, Miri dan juga di bahagian tengah di negeri Sarawak. Keadaan lembap ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam. Bagi semenanjung Malaysia, pada ketika ini hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini sudah pun mula berlaku di bahagian tengah di semenanjung Malaysia, melibatkan di bahagian tengah di negeri Pahang dan juga di negeri Johor, begitu juga di tengah di negeri Sembilan. Dan selari dengan angin tiupan daripada arah timur laut, hujan yang berlaku di kawasan pedalaman semenanjung ini akan perlahan bergerak ke arah barat. Jadi di negeri Selangor, Kuala Lumpur, di bahagian barat di negeri Sembilan, Melaka dan juga di bahagian barat di negeri Johor akan mengalami hujan tidak lama lagi. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian pada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, laporan istimewa sempena Hari Wilayah Persekutuan dan juga bantuan MyBras at Wilayah. Itu antara paparan menarik dari Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan untuk edisi hari ini. Jadi perinciannya terus saja kita ke Labuan bersama dengan Muhammad Randy Ricky. Randy? Terima kasih. 37 tahun sebagai sebahagian daripada wilayah persekutuan, pelbagai pembangunan infrastruktur dan ekonomi dikecapi Labuan. Biarpun negara sedang berdepan krisis COVID-19, Perbadanan Labuan tetap komited menjalankan langkah pemulihan ekonomi dan pembangunan mampan untuk kesejahteraan penduduk. Bersempena Hari Wilayah Persekutuan dengan tema Wilayah Persekutuan, Wilayah Prihatin, Kamarudin Abdullah ada laporannya. Menjalani kehidupan dalam norma baharu untuk mengekang COVID-19, warga Labuan masih menikmati pelbagai manfaat pembangunan dan infrastruktur. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Dr. Fari Akmal Osman memaklumkan, di bawah Pelan Strategik Ekonomi, beberapa projek pembangunan menjadi fokus tahun ini melibatkan peruntukan hampir 10 juta ringgit. Ini termasuk meningkatkan sektor pelancongan sekaligus membuka banyak peluang perniagaan dan pekerjaan kepada warga tempatan. Kita telah berusaha untuk merancangkan sektor pelancongan dan sekarang adalah masa yang sesuai untuk kita membangunkan infrastruktur supaya lepas habis pandemik ini kita dah boleh merancangkan balik sektor pelancongan tempatan seperti yang telah kita rancangkan sebelum ini. Pihaknya akan menaik taraf kawasan pelancongan termasuk perancangan mewujudkan anjung tinjau di wilayah ini. Perbadanan Labuan juga akan melaksanakan projek Smart Pole melibatkan 13 kawasan bagi membolehkan penduduk peka dengan sebarang kemungkinan bencana termasuk banjir kilat. Kita akan juga melaksanakan projek Smart City Labuan fasa 1 yang mana kita akan mendirikan tiang-tiang Smart Pole yang memberi kita amaran mengenai keadaan cuaca, indeks-indeks pencemaran cuaca, amaran tsunami. Seiring dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pelbagai aktiviti sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan diadakan dengan pematuhan SOP yang ketat. Antaranya kempen kibar bendera Wilayah Persekutuan, program pencahayaan, pameran digital, program CSR Frontliners bersama rakyat, pengagihan bakul makanan kenduri rakyat dan program Wilayah Persekutuan bermunajat secara dalam talian. Selamat Hari Wilayah Persekutuan yang ke-37 dan adalah menjadi harapan kami sebagai warga tempatan di Labuan untuk melihat pembangunan berterusan di wilayah Persekutuan Labuan ini.
Selamat Hari Wilayah Persekutuan yang ke-37 tahun kepada seluruh rakyat Labuan. Harapan saya agar Labuan terus maju, selamat dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Wilayah Persekutuan, khususnya warga Labuan yang tahun ini menyambut tahun ke-37 menjadi bahagian daripada Wilayah Persekutuan. Saya doakan semoga bumi Malaysia ini kembali pulih, khususnya Pulau Labuan yang indah ini, Wilayah Persekutuan, wilayah prihatin. Walaupun negara ketika ini berhadapan pandemik COVID-19, namun kesejahteraan dan keselamatan rakyat tetap diutamakan. Oleh itu, semua pihak perlu berganding bahu untuk terus sama-sama membangunkan Labuan sejajar dengan statusnya sebagai wilayah persekutuan. Kamarudin Abdullah, RTM. Seramai 1,600 warga Labuan akan menerima sumbangan beras percuma menerusi program My Beras at Wilayah. Ia melibatkan golongan B40 dan mereka yang terjejas pendapatan akibat COVID-19. Bantuan tersebut merupakan salah satu inisiatif tambahan program My Food at Wilayah di bawah Cakna Kemiskinan Selaras Dasar Wilayah Prihatin yang diilhamkan Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa. Ia diselaras oleh Majlis Perwakilan Penduduk MPP Zon Labuan dan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK. Pengurusnya Muhammad Zulfaizal Abdul Manan berkata setiap keluarga yang layak bakal menerima satu kampit beras 5 kilogram yang akan diagih secara berperingkat 3 kali seminggu sepanjang bulan ini. Okey, untuk bagi program My Beras ini, kita akan menyediakan kupon yang mana setiap kupon itu ada tarikh sah lakunya iaitu setiap mingguan dan kupon inilah yang akan diagihkan kepada penerima yang akan dipilih nanti. Kaedah penyerahan sumbangan yang bersesuaian akan ditentukan bagi mengelak kesesakan pada satu-satu masa bertepatan SOP PKP. Beliau ditemui selepas menyampaikan bendera wilayah kepada golongan peniaga bagi menjayakan kempen kibar bendera wilayah persekutuan sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan peringkat Labuan 2021. Dan ini pula situasi COVID-19. Labuan mencatatkan 24 kes positif baharu semalam termasuk 1 kes import sekaligus menjadikan kumulatif kes kini 2,147 kes. Daripada jumlah itu, 14 kes dicatat daripada kluster sedia ada dan 2 lagi menerusi saringan kontak rapat kes positif COVID-19 manakala 8 kes melibatkan saringan yang dijalankan Jabatan Kesihatan Labuan. Labuan juga mencatatkan 30 kes sembuh baharu menjadikan keseluruhan kes sembuh 2,008 kes. Tiada rekod kematian baharu dicatatkan, angka kumulatif kekal 12 kematian. Setakat ini 6 kluster aktif di Labuan iaitu kluster Taman Mahkota Impian, Jalan Kinabenua, Jalan Muhammad Saleh, Hujung Pasir, Titian dan kluster J Bandar. Paparan berita wilayah dari Labuan berakhir di sini. Terus patuhi SOP PKP. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Randy untuk laporan dari Wilayah Persekutuan Labuan itu tadi. Setakat ini, 2 buah pusat pembinaan sementara PPS telah ditutup ekoran keadaan banjir yang semakin pulih. Dan untuk mendapatkan perkembangan lanjut, langsung bersama dengan Vanessa Mering di studio berita RTM di Kuching, Sarawak. V. Terima kasih Redwin, salam hormat dan salam sejahtera. Perkembangan banjir di Sarawak. Setakat pukul 4 petang tadi, seramai 49 penduduk terjejas banjir masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Baru Kampung Rimba Padi, Serian. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam laporan terkini situasi banjir memberitahu satu-satunya PPS yang masih dibuka itu menempatkan 18 buah keluarga. Manakala PPS Dewan Kampung Lintang Baru Serian ditutup pada pukul 3 petang tadi. Penduduk di Kapit dan Song diingatkan agar tidak melakukan pembelian panik berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang akan berkuat kuasa bermula esok hingga 15 Februari depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP yang juga Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi memberi jaminan bahawa bekalan barangan di kedua-dua kawasan tersebut akan sentiasa dipantau dan mencukupi.
Datuk Seri Alexander menerusi satu kenyataan media memberitahu bahawa pihaknya akan sentiasa memantau bekalan barangan keperluan penduduk bagi mengelak sebarang aktiviti pencatutan oleh peniaga. Tambahnya lagi, sebagai wakil rakyat di Kapit, beliau akan berusaha menyalurkan bantuan yang boleh diberikan kepada penduduk yang terjejas sepanjang tempoh PKP ini. Dalam kenyataan tersebut juga, Datuk Seri Alexander mengingatkan penduduk di Kapit dan Song agar menghormati arahan yang diberikan oleh pihak berkuasa dan sentiasa patuh prosedur operasi standard yang telah ditetapkan dalam usaha memutuskan rantaian wabak COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri semalam mengumumkan pelaksanaan PKP selama 2 minggu di Kapit dan Song bermula pukul 12.01 pagi esok hingga 11.59 malam 15 Februari depan. Di Miri, sebuah lagi klinik kesihatan dicadang untuk dibina di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Senadin bagi mengurangkan masalah kesesakan di klinik sedia ada, iaitu klinik kesihatan Tudan yang menerima ramai pesakit dari Permai Jaya, Desa Senadin, Tudan dan Kuala Beram. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Adun Senadin, Datuk Lee Kim Shin berkata, klinik kesihatan Tudan kini memberi perkhidmatan kepada kawasan yang besar dengan populasi lebih 200,000 penduduk. Tambah beliau lagi, purata jumlah kedatangan pesakit datang ke klinik itu lebih kurang 700 orang dalam sehari. In fact, that's why I have proposed to the Ministry of Health that we need another klinik kesihatan here in this area because of the big population. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas upacara penyerahan replika cek kepada Rotary Club of Miri Old Town untuk pembinaan projek farmasi pandu lalu di klinik kesihatan Tudan Miri. Menurut beliau, projek pembinaan farmasi pandu lalu di klinik itu merupakan langkah yang diambil bagi mengurangkan kesesakan di klinik berkenaan dalam menangani penularan wabak COVID-19. Kos pembinaan projek ini berjumlah RM80,000 dan dijangka siap pada bulan Mac depan. Isu kes kehamilan dalam kalangan remaja perlu ditangani secara serius. Hasil tinjauan RTM di sekitar Kuching mendapati rata-rata daripada masyarakat berpendapat bahawa situasi ini menjadi tanggungjawab bersama. Ibu bapa mesti tahu apakah yang dilakukan oleh anak-anak mereka, apakah yang di manakah anak-anak mereka dalam masa-masa yang tertentu, terutama sekali pada waktu malam lah. Mak bapak yang hantarlah anak di sekolah supaya dapat sampai tamat darjah 6, kayak tamat form 6. Jangan ingat nanyuh anak lelaki dulu. Saya haraplah mak bapak ambil berat. Jagakan anak kita di rumah. Sebelumnya kita sebagai ibu bapa lah, kita sih ambil berat lagi. Kita nak harap cikgu hanya ngajar je. Kita sih boleh sebulat-bulatnya dengan cikgu mengajar anak-anak kita. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam satu sidang media selepas mesyuarat One Stop Teenage Pregnancy Community peringkat negeri Sarawak baru-baru ini mendedahkan bahawa jumlah kes kehamilan dalam kalangan remaja di negeri ini pada tahun lepas iaitu 2,099 kes. Dalam sidang media tersebut, beliau menjelaskan bahawa sebanyak 34.5% remaja hamil masih dalam usia persekolahan iaitu 10 hingga 17 tahun. Lebih 150 orang peserta menyertai pertandingan ikan laga hias tertutup yang diadakan di Limbang. Pertandingan julung kali diadakan itu mendapat sambutan memberangsangkan daripada penggemar ikan tersebut. Menurut penganjur pertandingan berkenaan, Awang Abdul Qayyum, pertandingan yang dilaksanakan dalam norma baharu itu mendapat kerjasama baik daripada setiap peserta. Penyertaan agak memberangsangkan. Yang kami orang target dalam 100 lebih macam tu. Tapi di luar jangkaan 200 lebih. Tapi walaupun penyertaan agak banyak, tapi kami orang tetap cuba dengan terbaik untuk mengikuti SOP dan setakat ni alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar.
Tambahnya lagi, ketika ditemui pemberita, penganjuran program itu kali ini turut mendapat sambutan daripada peserta dari luar Limbang. Saya amat menghargai apa yang penganjur buat untuk competition mini beta di Limbang ni. Walaupun kami hanya boleh menghantar ikan dan melihat result dari live FB, tapi kami tetap sokong dari Bintulu, Miri, Kuching dan Lawas yang saya handle, tetap support. Walaupun PKP, competition ikan laga ini tetap diteruskan dengan minat yang kuat yang kini semakin terbuka di warga Limbang. Yang dulunya tidak berapa banyak orang ketahui pasal ikan laga ini. Tapi sekarang makin maju sudah sebab competition dilaksanakan dengan SOP yang ditetapkan. Sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa untuk laporan dari Sarawak itu tadi. Seramai 26,516 pekerja asing di Sabah jalani ujian saringan COVID-19 menerusi program saringan COVID-19 pekerja asing di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Untuk paparan penuh, kita terus saja bersama dengan Konstantin Palawan langsung dari RTM Kota Kinabalu. Kons? Terima kasih Redwin dan salam sejahtera. Sebanyak 19.7 juta ringgit bantuan kewangan diserahkan kerajaan negeri kepada sekolah Cina, Tokong dan Persatuan Cina di Sabah hari ini yang merupakan sebahagian daripada peruntukan 43 juta ringgit untuk sekolah bukan Islam dan badan keagamaan bagi tahun 2020. Sumbangan disampaikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS di Kota Kinabalu. Menurut beliau, bantuan berkenaan meliputi 13.5 juta ringgit kepada sekolah menengah jenis kebangsaan Cina, 9 sekolah menengah persendirian Cina, 83 sekolah rendah Cina dan 142 tadika selain 5.29 juta ringgit kepada 145 tokong untuk tujuan pembangunan dan pembaikan bangunan masing-masing. Turut diserahkan bantuan kewangan RM1 juta kepada Persatuan Tionghoa menjalankan aktiviti sempena Tahun Baharu Cina. Datuk Haji Ji memberitahu satu jawatan kuasa teknikal telah ditubuhkan untuk meneliti permohonan bantuan kewangan yang diterima daripada pelbagai badan keagamaan dan sekolah bukan Islam di seluruh negeri ini. Seramai 26,516 pekerja asing di Sabah yang bekerja dengan 659 majikan telah menjalani ujian saringan COVID-19 menerusi program saringan COVID-19 pekerja asing di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Pengarahnya Dr. Muhammad Ali Hindia berkata ia hanya meliputi 32% daripada jumlah keseluruhan 115,157 pekerja asing berdaftar di Sabah. Kebanyakan yang melakukan saringan merupakan pekerja asing dalam sektor perladangan, perkilangan dan peruncitan. Ujian saringan dilakukan secara percuma bermula 15 Disember tahun lalu ini dikendalikan 98 klinik panel Perkeso yang dibekalkan kit ujian RT-Care antigen. Dr. Muhammad Ali menyatakan demikian ketika dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu mengenai program ujian saringan COVID-19 melibatkan pekerja asing di Sabah. Dalam perkembangan sama, beliau meminta para majikan yang belum menghantar pekerja menjalani saringan agar segera berbuat demikian sebelum 28 Februari ini. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Perkeso bersama dengan Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah dan Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja JKKP akan mengadakan siri lawatan ke semua premis yang menggaji pekerja asing. Di Sabah terdapat 7,578 majikan yang menggaji pekerja asing di pelbagai sektor. Pelanjutan waktu operasi perniagaan hingga 10 malam berbanding 8 malam sebelum ini sangat dialu-alukan pelbagai pihak, turut melibatkan operasi restoran, penghantar makanan antara yang gembira dengan pelanjutan berkenaan. Kru RTM yang mendapatkan reaksi penghantar makanan di sekitar Kota Kinabalu mendapati mereka bersyukur mendapat masa tambahan untuk jana pendapatan. Dari jam 8 sampai jam 10 tu kami punya pendapatan lebih meningkatlah sikit.
berbanding sampai jam 8 siang. Kalau sampai jam 10 begitu banyaklah kami punya pendapatan. Kebaikannya kami dapat jana income yang lebih lah. Income lebih, dapat order yang lebih. Jadi kemasukan kami setiap bulan itu pun ada meningkat lah juga. Untuk kami ni sebagai food trader ni, kadang kami perlu masa yang lebih, kadang kami perlu antar yang jauh, tempat yang jauh. Jadi kami perlu masa yang lebih lah. Sebelum ni kan kita sampai jam 8 saja. Jadi untuk kami target pendapatan yang kami mau dapat tu kadang-kadang tak sampai. Kalau sampai jam 10 ni bolehlah. Kalau sampai jauh dengan apa yang kami mau target. Bertambah dari yang sebelum ni lah. Begitu. Sebab sebelum ni buka sampai jam 8 saja kan. Saya sebagai pejalan kaki Foodpanda menyambut baiklah pelanjutan buka sampai pukul 10 ni. Golongan penghantar makanan ini juga memberitahu pelanjutan tempoh operasi ini sangat memudahkan para pelanggan, khususnya mereka yang baru pulang dari kerja untuk membuat pesanan. Dari segi pendapatan tu memang nampak berbeza lah. Sebab penambahan bangsa dia dalam 2 jam kan, dari 8 hingga ke 10. So dalam masa tempoh 2 jam tu banyak sebenarnya order yang kami boleh dapat. Perbezaan pendapatan dia dapat income lebih lah, macam dapat dalam masa tempoh yang diberikan tu dapat order yang lebih kurang banyak juga. Dapat income yang berpatutan dengan kerja kami. Pelanjutan tempoh waktu perniagaan yang diumumkan Kerajaan Negeri pada 22 Januari lalu meliputi restoran, gerai makanan, kenderaan bersaji, penjaja tepi jalan, gerai tepi jalan, perkhidmatan penghantaran makanan dan stesen minyak. Cadangan PAS Sabah menyediakan pusat asuhan khas percuma bagi membantu petugas barisan hadapan yang berdepan pandemik COVID-19 kini dalam perbincangan dengan Kementerian Kesihatan KKM. Setiausahannya, Dr. Ali Akbar Gulasan berkata keperluan taska tersebut dilihat semakin mendesak dalam situasi semasa pandemik kian meningkat. Dr. Ali Akbar yakin pusat asuhan khas ini meringankan beban para petugas barisan hadapan yang menghadapi kekangan mencari pusat jagaan untuk anak mereka ketika bekerja. Baru-baru ini kita ada perbincangan semula dan kita akan meneliti secara lebih spesifik sebab keadaan sekarang macam nampak lebih memerlukan kepada bantuan yang seumpama itu. Jadi insyaAllah kita akan bincang dengan lebih teliti untuk memastikan perkara itu dapat direalisasikanlah. Beliau yang juga adun dilantik ditemui RTM di Kota Kinabalu berkongsi perkembangan status pewujudan taska percuma untuk petugas barisan hadapan dicadangkan PAS Sabah. Oktober tahun lalu, Dr. Ali Akbar memaklumkan pusat asuhan tunas Islam pasti sedia ada akan dijadikan sebagai pusat asuhan khas tersebut, memandangkan murid dan guru-guru di institusi berkenaan tidak digunakan ketika ini kerana sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah (PDPR). Penyediaan kemudahan itu adalah bagi petugas barisan hadapan di kawasan daerah Kota Kinabalu, Putatan dan Papar. Sekian berita dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Pahlawan. Pastikan patuh SOP, amalkan penjagaan kebersihan diri terbaik. Kembali bersama Redwin Robin di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Kons untuk laporan dari negeri Sabah itu tadi. Kita ke laporan selanjutnya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengeluarkan darjah kebesaran bintang dan pingat wilayah persekutuan kepada 335 penerima sempena Hari Wilayah Persekutuan 2021 hari ini. Kita lihat kembali antara senarai penerima berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa di Sri Pentas Bandar Utama Petaling Jaya pagi tadi. Mendahului senarai penerima darjah kebesaran pangkat pertama adalah Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Air Rustam, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Dr. Abdul Rahman Abbas, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin dan isteri Yang di-Pertua Negeri Sarawak Toh Puan Datuk Patinggi Ragad Kurdi Taib. Dua lagi penerima, Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail yang dianugerahi Seri Utama Mahkota Wilayah membawa gelaran Datuk Seri Utama. Manakala 24 individu dianugerahi darjah kebesaran pangkat kedua Seri Mahkota Wilayah yang membawa gelaran Datuk Seri.
Antaranya Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Santara Kumar. Sementara itu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzi Jidin dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamarudin menjadi antara 81 individu yang dianugerahi darjah kebesaran pangkat ketiga, iaitu Panglima Mahkota Wilayah yang membawa gelaran Datuk. Seterusnya, 224 orang lagi masing-masing anugerah darjah Johan Mahkota Wilayah, Kesatria Mahkota Wilayah, Ahli Mahkota Wilayah dan Pingat Pangkuan Mahkota Wilayah. Darjah kebesaran Panglima Mahkota Wilayah yang membawa gelaran Datuk juga dikurniakan bagi mengiktiraf sumbangan ahli-ahli sukan negara termasuk tokoh badminton negara Abdul Rashid Mohamad Siddiq. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan kes agama Melayu yang dikaitkan dengan suspek wanita selaku ketua ajaran berada di peringkat akhir siasatan. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Marzuq Syari, sekiranya ada bukti berlaku penyelewengan agama, tindakan tegas akan diambil termasuk mendakwa individu berkaitan di mahkamah. Cuma saya nak nasihatkan kepada orang ramai, pertamanya jangan cepat untuk menghukum berdasarkan kepada video yang viral. Kita serah kepada pihak berkuasa untuk buat siasatan. Pihak yang berautoriti, mereka lebih ada kepakaran. Jenazah kanak-kanak malang berumur 7 tahun yang ditemukan lemas di dalam tong air di kediaman ibu kandung dan bapa tirinya di Taman Kerubong Jaya, Melaka selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Padang Lepar, Simpang Bekoh, Jasin kira-kira 12.40 tengah hari tadi. Mayat mangsa dituntut keluarga kandungnya di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Melaka pagi tadi dan disolatkan di Surau Madrasah As-Syakirin. Pengumian yang dikawal ketat oleh pihak polis itu hanya membenarkan ahli keluarga kandung termasuk nenek kandung dan keluarga angkat kanak-kanak berkenaan. Media hanya dibenarkan membuat liputan di luar pagar kawasan perkuburan atas permintaan keluarga ibu kandung mangsa. Terdahulu, keluarga angkat kanak-kanak itu meminta kebenaran untuk mengebumikan mangsa di Tanah Perkuburan Islam Bukit Beruntung, Rawang, namun tidak dibenarkan keluarga ibu kandungnya. Sementara itu, ibu angkat kanak-kanak itu, Nurlida Hassan, berkata dia sekeluarga akan selalu menziarahi pusara anak angkatnya itu. Abang dia mimpi minta, dia kata percepatkan. Biasa kan kita pun tak nak apa, alhamdulillah lancar je. Dan Umi tengok wajah dia fresh tau, bukan seperti mayat orang dah mati 3-4 hari kan. Tapi muka dia fresh amat, macam dia tidur. Dia kan selalu tidur dengan Umi kan sebelah. Macam dia tidur je. Tenang, yelah dia anak syurga kan. Dalam pada itu, proses bedah siasat selesai malam tadi selepas hampir 11 jam dijalankan. Namun punca kematian mangsa masih belum dapat dikenal pasti sama ada didera atau akibat lemas seperti didakwa. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri SCP Muhammad Sukri Kaman berkata hasil laporan bedah siasat ke atas mangsa juga belum dapat dipastikan kerana terdapat beberapa spesimen perlu dihantar ke makmal untuk ujian lanjut. Beliau bagaimanapun mengakui terdapat kecederaan terutama sekali pada bahagian kepala dan beberapa anggota badan. Kecederaan dipercayai akibat dipukul dengan objek tumpul, namun siasatan rapi masih dijalankan. Selain itu, beberapa spesimen seperti paru-paru, jantung dan hati sudah dihantar ke makmal untuk ujian, tetapi tidak dipastikan bila keputusan mengenainya akan diperoleh. Ada kecederaan, tapi saya rasa kecederaan tu tak boleh menyebabkan kematian. Baru ke lama? Kecederaan di kepala masih lagi baru. Ada kesan-kesan yang lama? Macam saya cakap tadi lah, memang terdapat kecederaan baru dan juga lama. Tapi masa kecederaan tu kita tak boleh nak salahkan lah. Berapa lama daripada kesan kecederaan. Di bahagian kepala tu ada? Kecederaan kepala itu memang baru.
Beliau ditemui pemberita di perkarangan Jabatan Perubatan Forensik Hospital Melaka malam tadi. Mengulas lanjut, beliau juga menolak dakwaan netizen kononnya mangsa sudah meninggal dunia beberapa hari sebelum ditemui. SCP Muhammad Syukri menjelaskan ketika polis tiba pada Jumaat lalu, mangsa baru saja meninggal dunia kira-kira 3 jam. Bagi membantu siasatan, adik-beradik mangsa juga akan dipanggil untuk dirakam percakapan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sepasang suami isteri direman 7 hari bagi membantu siasatan berkaitan kes dera melibatkan seorang kanak-kanak perempuan berusia setahun 2 bulan. Kanak-kanak tersebut dipercayai mengalami kecederaan pada badan, muka, dahi, tangan dan bengkak peha kanan. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Baru, SCP Abdul Rahim Daud, pasangan suami isteri berusia 26 dan 31 tahun tersebut ditahan pada 1 pagi tadi di sebuah rumah di Kok Lanas. Kanak-kanak itu sebelum ini dijaga oleh pasangan berkenaan sejak Ogos tahun lalu sebelum diserah semula kepada ibu kandungnya pada November tahun sama. Ibu mangsa menyedari terdapat kesan parut pada tubuh anaknya sebelum membawa mangsa ke sebuah klinik kesihatan di daerah Besut untuk pemeriksaan. Kanak-kanak itu kemudian dirujuk ke Hospital Sultanah Nur Zahira, Kuala Terengganu dan dipercayai mempunyai kesan dera sebelum ibu mangsa membuat laporan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2001. Hasil ujian air kencing mendapati suami kepada wanita berkenaan positif metafetamin. Hampir 6 tan daun ketum segar bernilai RM300,000 dirampas sepanjang bulan lepas selepas 21 kes berjaya digagalkan. Ia menerusi operasi benteng COVID Kawalan Sempadan Darat Malaysia Thailand yang dijalankan Batalion Kedua Pasukan Gerakan UMM PGA. Menurut Komander Brigade Utara PGA SSC Abdul Ghani Muhammad G, 17 kes disiasat di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952, 3 di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1963 dan 1 kes disiasat mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1953. Bagaimanapun jelas beliau, Januari tahun ini menyaksikan pengurangan kes berbanding sebelumnya berikutan operasi bersepadu yang dijalankan oleh PGA bersama 5 agensi penguatkuasaan lain. Dengan menggunakan motosikal, kadang-kadang berdua, kadang-kadang Land Rover, tak semua pos ada. Sekarang ni boleh katakan semua pos ada. Dibekalkan dengan kenderaan 4x4. Kalau tuan tengok yang putih itu semua baru sampai tu. Turut ditahan sepasang warga Thailand kerana tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan dan seorang lelaki warga tempatan. Turut dirampas 6 buah kenderaan 4 roda, 3 buah motosikal dan sebuah bot dianggar bernilai lebih RM100,000. Beliau bercakap kepada media di Padang Besar. Perusahaan kolam udang yang disyaki memusnahkan tanaman pokok bakau di Sungai Segari telah diluluskan dan diberikan hak milik kepada Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak PPPNP sejak 2019. Menteri Besar Datuk Sarani Mohamad memaklumkan sebelum kawasan itu diberikan sepenuhnya kepada PPPNP, ia telah melalui beberapa prosedur yang ditetapkan. Ini termasuk mendapatkan ulasan daripada semua jabatan dan agensi berkaitan. Justru beliau berkata kawasan tersebut telah disewakan kepada 9 syarikat untuk menjalankan perusahaan berkenaan. Jadi inilah yang sedang dibuat oleh penyewa-penyewa itu. Penyewa yang nak menternak udang tu dia sedang buat apa ni lah? Dia sedang mencerahkan, dia sedang membersihkan kawasan ini. Baik. Sewaktu dia membersihkan itu, dia terpaksalah mencabutkan pokok-pokok ini sebab itu tanah dia. Datuk Sarani yang juga pengerusi PPPNP memberitahu pemberita selepas melawat kawasan tersebut.
pemberian tempat tinggal, peluang pekerjaan serta bimbingan motivasi kepada gelandangan itu inisiatif berbeza yang diperkenal Kementerian Wilayah Persekutuan. Solusi ini supaya isu gelandangan tidak lagi membelenggu proses pembandaran dan mengubah mentaliti masyarakat ke arah menjadikan Kuala Lumpur bandaraya berkelas dunia. Aisyah Yatim ada perinciannya bersempena Hari Wilayah tahun ini dengan tema Wilayah Prihatin. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Ana Musa menyifatkan dalam menuju bandar serba moden, golongan gelandangan tidak boleh tercicir daripada menerima manfaat urbanisasi. Kalau Kuala Lumpur ni besar, maju, bangunan tinggi, segala-galanya moden, pada saya semua tak bermakna kalau kita tengok sebahagian daripada rakyat kita menjadi peminta sedekah, tidur di kaki-kaki lima, macam kita tidak ada keprihatinan kepada golongan-golongan yang kurang bernasib baik. Jadi sementara kita membuat agenda-agenda besar untuk Kuala Lumpur, kita tidak boleh mengabaikan atau memandang sebelah mata. Malah, transformasi ini juga melibatkan perumahan usang yang akan dilahirkan semula sebagai kediaman yang lebih kondusif. Rumah-rumah PPR ni kadang-kadang agak mendukacitakan. Keadaan yang sempit, keadaan yang kadang-kadang sebahagian dari keluarga tidur di ruang tamu sebab ibu bapa hanya ada satu bilik, anak-anak membesar dalam keadaan di ruang tamu, situlah tidur, situlah makan, situlah dia membaca buku misalnya. Jadi kita tak boleh biarkan begitu, kita mesti bantu. Sementara menunggu kediaman siap dibina, penduduk terlibat akan dipindahkan ke tempat yang selesa. Kita dah ada 30 projek atau 30 lokasi, 15 daripadanya adalah kawasan perumahan awam milik bandaraya dan 15 lagi adalah rumah-rumah murah swasta. Kebanyakannya flat satu bilik dengan keluasan 400 kaki, 450 kaki saya rasa dah tak sesuai. Pada masa ini mereka harus mendapat rumah sekurang-kurangnya 700 kaki, 800 kaki persegi, harus ada 3 bilik, 2 bilik air supaya mereka anak-anak nak membesar dalam persekitaran rumah yang sesuai. Saya juga berkesempatan menemui penduduk di Pangsapuri, Sri Negeri Sembilan Sentul. Dan ini reaksi mereka. Okeylah, macam setujulah sebab kita rumah kat sini pun satu bilik dengan 2 bilik saja. Kalau kita ada anak ramai macam mana? Cadangan tu memang baguslah. Saya 15 tahun baru. Dengar cerita tu memang kita seronok lah kan. Sebab rumah ni pun satu bilik, ada 2 bilik. Sejujurnya saya rasa macam baguslah juga sebab tengok keadaan sekarang dia punya struktur pun macam dah lama. Pembangunan secara komprehensif ke arah bandaraya berkelas dunia ini akan memastikan masyarakatnya juga mandani. Program ini akan dilaksanakan secara komprehensif dan holistik bersesuaian dengan kedudukannya sebagai ibu negara. Walau bagaimanapun, masyarakat yang mendiami kota ini perlu berfikiran seiring dengan usaha kerajaan dalam membangunkan semula Kuala Lumpur ke arah menjadikannya sebuah ibu kota yang maju, menarik serta kondusif. Aisyah Yatim, Berita RTM. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita wilayah untuk edisi 1 Februari 2021. Ingat, keluar rumah hanya jika perlu sahaja. Amalkan kawalan kendiri dan sentiasa mengimbas kod MySejahtera. Kita mesti menang. Selamat menyambut Hari Wilayah. Salam sejahtera dan salam hormat.